Persatuan Disleksia Malaysia, Ireland Syndrome Assessor International. Seterusnya, hadirin hadirat serta sahabat-sahabat saya yang semua berada di alam maya ini. Buat julung kalinya kita bersiaran secara maya dan saya berharap semua peserta dapat menumpukan sepenuh perhatian mengenai apa yang akan diceritakan pada pagi ini walau di mana kita berada. Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, kita mulakan dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Seterusnya, bagi memulakan majlis, saya berbesar hati menjemput Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Nur Aziah Bakhari, Timbalan Rektor PGI dan Alumni UiTM Cawangan Pulau Pinang bagi mewakili Rektor UiTM Cawangan Pulau Pinang bagi ucapan aluan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar tak? Boleh dengar tak? Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Pertama sekali Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah kerana dengan limpah kurnianya kita dapat sama-sama berkumpul di pagi Jumaat yang penuh barakah ini untuk program ceramah kesedaran disleksia 2020. Dan saya rasa ini dah kali kedua kot kita bersua, ya. Dulu kita face to face, kali ini dengan norma baru di alam maya, ya. Alhamdulillah ramai juga saya nampak pesertanya, syukur. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada penganjur. Terima kasih Encik Firdaus tadi atas membenarkan saya untuk bercakap mewakili rektor. Terima kasih banyak-banyak kepada Persatuan Disleksia Malaysia. Terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Nur Bibi Maslina dan semualah yang terlibat dan juga kepada persatuan, bukan persatuan ni, SIG UiTM Pulau Pinang daripada FKE iaitu Research in Learning and Teaching of Dyslexia. Ya, baguslah kita ada SIG yang fokus kepada disleksia sebenarnya. Jadi Alhamdulillah, saya harap program ini memberi manfaat kepada semua, ya, dan terima kasih juga kepada semua peserta yang sama-sama bersama hari ini. Dan saya sebenarnya tak ingin bercakap panjang, ingin menyampaikan beberapa pesanan daripada Rektor Profesor Dr. Salmiah Kasolang. Beliau tidak dapat bersama kita. Pagi ini ada banyak sangat aktiviti Google di sana sini, Google Meet, ya. Jadi ada beberapa pesanan daripada beliau juga. Sebenarnya beliau berharaplah, ya, program ini dapat memberi manfaat lah kepada semua dan kepada semua. Saya tahu dalam ini bukan sahaja ada warga UiTM kan, ada daripada persatuan juga. Jadi sama-sama kita menjadi warga yang prihatin kepada golongan istimewa, golongan disleksia. Ya, kadang-kadang ramai yang tidak ada kesedaran itu. Dan juga jadilah warga yang bersemangat untuk memberi manfaat dalam kapasiti masing-masing. Ya, ada orang dia boleh menyumbang dalam kapasiti lain, ya, tapi kalau kita ada ilmu dalam bidang ini, membuat research dalam bidang disleksia, so kita beri manfaat dalam kapasiti kita. Jadi saya haraplah program ini dapat memberi kesedaran kepada staf UiTM dan juga kepada semua peserta hari ini. Mudah-mudahan program berjalan dengan lancar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak-banyaklah sekali lagi pada Cikgu Nur Bibi dan semua wakil Persatuan Disleksia Malaysia. Okey, kepada wakil penganjur Dr. Iza, Puan Azura, Cik Firdaus dan semua ahli SIG Research and Learning Teaching of Dyslexia, semua warga UiTM. Semoga hari ini dapat memberi fokus kepada ceramah Cikgu Nur Bibi, insyaAllah, ya. Dan mudah-mudahan kita akan jadikan program ini secara bersiri, tiap-tiap annually, ya, tiap-tiap tahun kita jumpa. Mungkin selepas ini face to face pula, ya, insyaAllah. Mudah-mudahan COVID ini berakhir dan kita dapat hidup secara biasa semula, ya, insyaAllah. Jadi saya harapkan program ini dapat berjalan dengan lancar dan saya itu saja. Terima kasih sekali lagi semua, insyaAllah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja. Terima kasih Profesor Madya Dr. Nur Aziah Bakhari di atas ucapan aluan sebentar tadi. So saya pun dah lama tak jumpa Dr. Aziah dan saya juga mengalu-alukan kedatangan peserta-peserta daripada luar UiTM.
daripada persatuan-persatuan untuk bersama-sama dalam program pada pagi ini. Disleksia bukan satu penyakit tetapi merupakan satu gangguan dalam pembelajaran yang biasa dialami oleh kanak-kanak. Selalunya masalah pembelajaran yang dihadapi adalah seperti membaca, menulis, mengeja serta mengira. Oleh itu, disleksia merujuk kepada mereka yang menghadapi masalah untuk membaca dan menulis walaupun mempunyai daya pemikiran yang normal. Mereka yang mempunyai disleksia bukan menghadapi kecacatan, malah sebahagian daripada orang-orang yang terkenal juga mempunyai disleksia. Antaranya Albert Einstein, Tom Cruise dan Steve Jobs. Bagi membicarakan dengan lebih jelas tentang ciri-ciri disleksia, saya berbesar hati menjemput penceramah kita, Puan Nur Bibi Maslina binti Yusof, yang merupakan seorang guru di Sekolah Kebangsaan Bukit Kiara, Sungai Petani dan juga merupakan seorang sukarelawan bagi Persatuan Disleksia Malaysia. Dengan ini, majlis dengan berbesar hati menjemput Puan Nur Bibi Maslina binti Yusof untuk menyampaikan ucapan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar ke semua? Boleh dengar ke Cikgu, Cik Firdaus? Boleh. Okey, alhamdulillah. Okey, bismillah. Boleh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan masih belum terlambat kot saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Baiklah. Okey. Terima kasih saya ucapkan kepada pengacara majlis kita pada hari ini iaitu Encik Muhammad Firdaus Abdullah yang saya hormati Timbalan Rektor Penyelidikan Jaringan Industri Masyarakat Mesyuarat Masyarakat Industri Masyarakat dan Alumni Profesor Madya Dr. Nur Aziah Bakari dan juga pengarah program Engineer Dr. Iza Sazarita Isa, penolong pengarah Dr. Nur Azlan Osman, SU Puan Siti Azura Ramlan yang kerap sekali-kali kami selalu berjumpa di Sekolah Kebangsaan Bukit Kiara. Okay, beliau selalu turun ke sana dan juga ke persatuan sendiri. Selamat bertemu kembali. Okay, last tahun lepas kita ada berjumpa secara live. Iaitu di UiTM Pematang Pauh, okey. Dalam kapasiti yang tak ramai macam ni. Tapi tahun ni berbeza sikitlah. Okey, tapi alhamdulillah lah. Dan terima kasih banyak-banyak saya ucapkan sekali lagi mewakili daripada Persatuan Disleksia Malaysia kerana mewujudkan satu kumpulan penyelidik Dr. Aziah SIG di UiTM. Kami sangat berbesar hati kerana kerjasama inilah yang kita perlukan, NGO perlukan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat di luar sana. Okey. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya nak share sikit maklumat berkenaan dengan disleksia hari ini. Okey, saya besarkan, boleh nampak ke semua? Cik Firdaus boleh nampak ke full screen? Okey, alhamdulillah. Okey. Ini saya sediakan slide ni perjalanan anak disleksia, perjalanan keluarga disleksia, perjalanan ayah dan ibu disleksia. Okey, satu perjalanan yang lain daripada yang lain. Kalau salah seorang daripada anak ataupun ada lebih daripada seorang anak mempunyai ciri-ciri disleksia. Okey, untuk hari ini saya fokuskan kepada satu sahaja iaitu ciri-ciri disleksia, sebab kalau kita nak kupaskan tentang disleksia ni banyak, banyak overview yang boleh kita kupas, tetapi tajuk yang diberi dengan masa dalam insya-Allah 50 minit nanti kita akan sampai ke destinasi Arena Google Meet. Okey, saya akan kupas satu persatu yang dikatakan ciri-ciri disleksia. Okey, sebelum tu saya nak perkenalkan diri saya Nur Bibi Maslina binti Yusof. Sebenarnya saya seorang cikgu. Pada mulanya pada tahun 2002 saya ditugaskan di Sekolah Kebangsaan Setiawangsa Kuala Lumpur. Bila di sana 2 tahun saya diarus perdana,
saya diminta mengajar pemulihan khas. Oleh kerana ikhtisas saya adalah meja bahasa dan juga meja bahasa Melayu dan juga minor dalam kemahiran hidup. Itu ikhtisas, tapi background saya untuk first degree pun computer science. Saya tak ada pengalaman langsung untuk menghadapi anak-anak yang ada masalah 3M. Okey, dari situ saya diberi peluang keemasan oleh GPK, mantan GPK saya untuk mengajar pemulihan khas. Bila masuk ke sini tak cukup sebenarnya konten ilmu saya dari segi apa yang hendak disampaikan, tetapi saya tak cukup ilmu untuk betul-betul mengenali siapa pelanggan saya, siapa anak-anak murid saya. Kenapa mereka berada di kelas pemulihan khas. Okey, jadi dari titik tolak dari situlah saya cuba mencari info. Waktu itu dalam tahun 2006 agak limit kita punya orang kata apa akses untuk maklumat-maklumat tentang disleksia macam ni agak limit. Ada info tetapi kesedaran tu untuk sampai ke cikgu tu kurang. Jadi saya mohon kepada pihak Jabatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada waktu itu untuk menghantar saya ke kursus-kursus yang berkaitan dengan murid pemulihan khas, yang berkaitan dengan murid disleksia. Okay, jadi pada tahun 2011 saya dihantar setahun kursus untuk mengenali masalah pembelajaran. Okay, ada ADHD, autism dan termasuk disleksia. Tetapi dalam banyak-banyak anak-anak ni, bagi saya disleksia adalah terlalu unik sebab bila kita jumpa dengan anak-anak yang tiada disleksia dengan disleksia, kita tengok apa ciri-ciri dia. Memang kita tak boleh nampak. Kalau kita tak duduk betul-betul dengan anak-anak ini dan lihat betul-betul, kita rasa mereka adalah seperti anak-anak lain juga. Okey. Jadi pada tahun 2006 tu saya mula mengajar, mula mencari ilmu, hadiri kursus yang banyak dianjurkan di Jabatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dan seterusnya saya sambung belajar, tapi saya kekalkan juga bidang yang saya ambil pada first degree. Sambung belajar pada peringkat sarjana dan saya tumpukan research saya sebab pada waktu tu saya dah jumpa dah ada research atau kajian-kajian yang berkaitan dengan disleksia yang dikaitkan dengan multimedia untuk menghasilkan bahan-bahan untuk membantu anak-anak ni. Jadi dari situlah saya masuk ke UM melalui HLP pada tahun 2013 tak salah saya mohon HLP. Saya fokuskan kajian saya, subjek kajian saya ataupun apa yang saya nak apply dalam ilmu multimedia kepada anak-anak disleksia. Jadi bermula dari situlah saya berjinak-jinak dengan Persatuan Disleksia Malaysia. Pada masa itu hanyalah sebagai, kita panggil apa, sebagai tukang masak saja sebenarnya. Waktu itu Persatuan Puan Sariah minta saya tolong sediakan juadah untuk anak-anak di Persatuan Disleksia Malaysia Ampang. Sebab ada tukang masak dia orang tak boleh nak sediakan, jadi bangunlah saya pukul 4:30 pagi sediakan makanan apa semua hantar ke persatuan. Sebab Persatuan Disleksia Malaysia adalah NGO. Okay, bila NGO kami memang bukan orang cakap apa, background yang mendatangkan keuntungan lah. Jadi apa-apa semua kita kena secara sukarelawan. Okay, secara sukarela untuk membantu. Jadi dari situ saya mula buat kajian, stay dengan anak-anak ni, lihat pembelajaran mereka bagaimana, melihat teknik-teknik yang digunakan di Persatuan Disleksia Malaysia, dan saya sangat teruja sebab memang kes yang saya mengajar sebelum ni, 7-8 tahun sebelum ni, memang wujud pun golongan-golongan anak-anak disleksia ni. Jadi dari situlah saya terus bergiat dengan persatuan. Bila saya berpindah ke Kedah 2015, saya teruskanlah menjadi sukarelawan di sini. Okay? Itu sedikit latar belakang lah, sebab bila tengok dekat sini pengajar dah letak ijazah sarjana computer science, apa kaitannya dengan disleksia, tapi itulah saya nak relatekan. Sebenarnya
kita boleh, saya sebagai cikgu memang boleh gunakan ilmu multimedia untuk kita, orang cakap apa, sebagai teknik, salah satu teknik lah untuk mengajar anak-anak disleksia. Baiklah, seterusnya. Okey, tajuk sebenarnya ciri-ciri disleksia, tetapi saya nak bagi dia jadi macam best sikit, saya pun bagi nama lah mama, ayah, cikgu dan BFF. Sedar tak saya ni disleksia? Okey, bila kita berjumpa dengan anak ni ataupun perkongsian pengalaman dengan parent sendiri, bila dia tahu bahawa anak dia pada usia 5 tahun, 4 tahun sudah nampak ciri-ciri itu tetapi tak pasti. Okey, itulah, betulkah anak aku ni disleksia? Rasa macam ada ciri-ciri. Okey, jadi untuk tajuk yang pertama, saya nak pergikan sedikit tentang sejarah Persatuan Disleksia Malaysia sendiri. Lepas tu kita sentuh sikit tentang definisi disleksia, baru kita fokus kepada ciri-ciri disleksia. InsyaAllah saya akan bukakan sesi soal jawab. Okey. Okey, latar belakang Persatuan Disleksia Malaysia. Okey, dengan arah putaran jam. Okey, ini logo Persatuan Disleksia Malaysia, official logo lah. Okey, sebenarnya pada 23 Mac yang lalu 95, Persatuan Disleksia ni pun sudah menyambut, kita panggil apa, Jubli Perak 25 tahun. 25 tahun kewujudan dia daripada 23 Mac 1995. Pada tahun itu dinamakan sebagai Persatuan Kesukaran Pembelajaran Spesifik Wilayah Persekutuan. Okey, lepas itu ditukar nama pada tahun 1999, Persatuan Disleksia Kuala Lumpur dan seterusnya Persatuan Disleksia Malaysia. Sebab bukan sahaja di Kuala Lumpur dia berfungsi, malahan ada di cawangan-cawangan negeri-negeri lain. Okey, persatuan ni menawarkan perkhidmatan seminar untuk guru-guru, ibu bapa, penjaga, penilaian disleksia dan juga kelas intensif disleksia. Okey, untuk maklumat yang seterusnya kita boleh pergi ke halaman web ni lah, disleksiamalaysia.org. Okey, dekat sana banyak lagi lah yang kupaskan. Okey. Seterusnya kita pergi kepada kelas bimbingan intensif disleksia. Saya nak fokuskan kepada di utara sendiri. Kita ada 3 tempat di utara, iaitu Persatuan Disleksia Malaysia Sungai Petani Utara yang terletak di Darul Aman Perdana, Inkubator UUM Sintok dan di Sekolah Kebangsaan Cepeh di SEK. Okey, kerjasama sebelum tu saya nak perkenalkan Presiden Persatuan Disleksia Malaysia, okay, yang tengah ni iaitu Puan Sariah Amirin yang berusia 75 tahun. Okey, kerjasama di utara. Saya sebagai sukarelawan dan juga assessor, memang hospital kerap telefon untuk sebagai rujukan lah, saya sebagai cikgu, bukannya sebagai doktor untuk mengubat anak tu, sebagai cikgu untuk menilai anak disleksia dan menghantar report kepada mereka. Antaranya Hospital Sultanah Bahiyah, Hospital Besar Pulau Pinang, Hospital Sultan Abdul Halim Sungai Petani sendiri, Hospital Tuanku Fauziah Perlis, KMC, Hospital SEK, Hospital Kulim. Dan kerjasama di utara ni sendiri selain daripada UiTM Pematang Pauh, memang kami menjalankan kerjasama dengan UUM. Contohnya pada tahun 2018 kami mengadakan satu siri ceramah iaitu setahun 4 kali. Okey, kami mengadakan satu siri untuk ceramah kesedaran disleksia lah. UiTM Merbuk banyak kali turun ke Sekolah Kebangsaan Bukit Kiara dan juga persatuan untuk research. Dan juga UiTM Pematang Pauh sendiri, USM Bertam, USM Penang, IPG, kita ada 2 IPG kat sini, IPSAH dengan IPDA. Untuk UKM, mereka menghantar untuk latihan industri ke latihan apa saya tak pasti. Ada, memang saya ada terima lah 2 orang yang bakal doktor di persatuan sendiri. JPN Kedah, LPPKN Kedah,
College Community, PDK, JKM dan juga KEDA. Tu antara kerjasama yang kami perlukan, cakap apa, win-win situation lah. Bermaksud untuk memberikan pendedahan lagi kepada masyarakat di luar sana berkenaan dengan kesedaran disleksia. Okey, seterusnya kita pergi kepada definisi sedikit. Okey, macam disebut oleh pengacara tadi, pengurusi majlis tadi, Cik Firdaus, bukannya satu penyakit, ya, disleksia bukannya satu penyakit. Dan kalau kita tengok ni, disleksia, sebut saja disleksia, kalau well known punya nama macam dimentionkan oleh, diberitahu oleh Cik Firdaus tadi, memang nama-nama besar. Okey. Baiklah, kita tengok sini definisi yang pertama, perkataan disleksia itu sendiri. Okey, perkataan disleksia itu sendiri sebenarnya berasal daripada gabungan perkataan Greek dis yang bermaksud kesukaran dan leksis yang bermaksud bahasa. Jadi secara literalnya disleksia bermaksud kesukaran dalam berbahasa. Tak kisahlah bahasa apapun. Menulis ke ataupun membaca. Okey, memang anak-anak ni ada masalah. Nanti saya terperincikan lagi masalah yang macam mana. Okey. Okey, pada tahun 2018 sebenarnya video, insya-Allah jika sempat. Okey, seterusnya ketidakupayaan membaca dan gangguan bahasa di mana individu tersebut menunjukkan sukar untuk membaca, menulis, bercakap dan menghadapi masalah dalam mengeja perkataan. Okey, ini memang betul-betul anak-anak murid saya lah. Okey, kadang-kadang untuk satu perkataan, untuk satu dia kenal betul-betul tu ambil masa. Tetapi berdasarkan pengalaman, cikgu kena ubah sedikit pengalaman mengajar, memberi pengalaman baru kepada dia, insya-Allah dia akan ingat, okey, sesuatu perkataan tu. Okey, disleksia, kesukaran, pembelajaran khusus terutamanya. Okey, kita lihat sendiri dalam konteks Malaysia. Okey, data ini semua orang pernah dengar tentang program Linus, orang cakap apa, soft landing. Last kali outreach diadakan pada tahun 2018. Okey, daripada dapatan data ni, okey, outreach ni dia fokus kepada murid tahun 3 sahaja. Jika murid tahun 3 sahaja, bermaksud yang darjah 1, yang prasekolah, darjah 2, yang ada ciri-ciri masih berada di sekolah dan belum lagi dikenal pasti dan disahkan. Jadi pada tahun 2018 sahaja, kalau kita tengok pelbagai kes dekat sini, kita ada 674 yang outreach telah buat saringan, okay, doktor dah buat saringan dan disahkan disleksia. Okay, itu 2018. Kalau ikut tu sekarang dah 2020, dah 2 tahun. Bermaksud anak ni dah darjah 5. Di mana mereka sekarang? Adakah di PPKI ataupun inklusif penuh ataupun homeschooling? Okay. Kita tak dapat kenal pastilah, tapi selalunya kalau dah disahkan tu akan dihantar ke PPKI. Okay, doktor akan syorkan kat situlah. Okay, ini dalam konteks Malaysia. Kalau kata dalam konteks yang lain tu, konteks dunia kita tengok populasi tu antara, kita tengok dalam 20 orang anak-anak ni, 5 orang mesti ada disleksia, antara 15 ke 20% untuk populasi dunia. Okay, okay, kita fokus kepada ciri-ciri. Sekarang kita masuklah yang betul-betul ciri. Kenal tak saya ni? Tahu tak macam mana saya baca? Okay, kalau kata mak ayah yang sekarang ni PKP kan, anak-anak ni memang sepenuh masa berada di rumah. Ambillah kesempatan. Kita tengok anak kita baca macam mana, kenapa dia tak capai apa yang kita harapkan. Okay, kita dah bantu dia tetapi belum capai lagi 3M. Kita cuba detailkan, cuba tengok. Okay, sebelum tu saya nak kongsi video ni. Saya harap suaranya dapat sampai. Okay. Ada suara ke, cikgu? Ada suara, dengar tak suara? Saya tak dengar, yang lain-lain tak tahulah.
Boleh tak bagi respon? Sebab tu saya kata Tak video dengar ni suara. Oh, tak dengar. Macam mana kita nak availablekan audio Sekejap Kalau saya share by application. Sekejap ya. Dekat handphone cikgu ada video ni tak? Sebab dekat suara kita, handphone. suara cikgu daripada Google Meet ni sahaja akan keluar daripada Saya ada share ada device dia tak tu lah. Sekejap, Kalau ikutkan kalau in kita parallel, bagi kita buka kat sini, speaker doktor buka daripada kat luar, handphone, menggantikan suara benda Okey, cara sekejap yang ni lah. Sekejap saya ada buat benda Yang tu biasa dan saya tak semalam. tahu cara lain. Sekejap Sebab sepatutnya kalau kita share, saya cuba share window tengok. Sekejap ya. Cubalah. Dengar tak? Cik Firdaus, dengar tak? Belum pula tak dengar. Masih tak dengar lagi. Masih tak dengar Okey, lagi. insyaAllah Sekejap Saya buat window. Okey. Saya parallelkan dengan saya punya telefon. Okey. Okey, cuba tengok cara anak ni membaca. Saya agak dengar ya. Tetapi, Tepat. tetapi, Tepat. tetapi, Tepat. tetapi. Tetapi. Okey, ada dengar tak? Okey, kami boleh dengar. Dah boleh dengar jelas Saya ulang sekali lagi Ni sangat-sangat menarik anak ni. Tetapi, Tepat. tetapi, Tepat. tetapi, Tepat. tetapi. Tetapi. Okey. Okey. Dah hampir nak masuk 20 tahun saya mengajar. Inilah anak-anak yang selalu saya hadapi. Okey, yang memang orang cakap apa dah jadi kebiasaan bagi saya menghadapi anak-anak yang macam ni salah seorang daripadanya lah. Okey, kalau kita tengok tadi definisi tadi mengganggu hubungan huruf dengan suara pertuturan. Definisi audio ataupun visual. Ni salah satu ciri-ciri lah. Belum lagi dikonfirm ataupun doktor tak cakap lagi dia disleksia tetapi ciri-cirinya tu ada. Jadi perlukan kalau ibu bapa dekat luar sana tengok kesukaran anak-anak membaca macam ni, lebih baik kita ambil tindakan awal. Okey, sebab nanti saya tunjukkan kenapa perlunya tindakan awal sebab ada kajian terkini yang 2020 di Guangzhou. Nanti saya akan present yang tu, okey. Okey, kita tengok pula ciri-ciri umum lah. Okey, yang tadi tu saya bagi yang betul-betul contoh. Okey, ciri-ciri bacaan. Bacaan yang dilakukan oleh kanak-kanak disleksia. Okey, antaranya mengikut bacaan dengan jari. Okey, jari tu kadang-kadang tunjuk dah gerak-gerak tetapi perkataan yang ditunjuk sebelum tu belum lagi sampai. Okey, kerap hilang tempat bacaan. Sama ada hilang terus atau membaca baris tersebut 2 kali. Membaca kuat tetapi teragak-agak dengan satu intonasi. Cuba mengeja tetapi sebutannya salah. Misalnya mengeja kelat, ketat tetapi menyebut kelat. Saya sendiri pun dah tersasul. Bila perkataan yang sama-sama tu dalam ni kita cerita tentang bahasa Melayu lah. Meramal perkataan dalam bahasa Inggeris pun berlaku juga. Okey, dalam bahasa Inggeris pun berlaku juga. Meramal perkataan yang tanpa mengira ianya bermakna atau tidak. Membaca secara terbalik. Misalnya aman dibaca nama. Sebab ejaan nama ini bila diterbalikkan jadi aman. Dan sebagainya. Menyusun perkataan dengan susunan yang salah.
Memendekkan perkataan yang panjang, misalnya kerosakan dibaca rosak. Ini dia ignore saja ke tu. Okey, salah membaca perkataan yang mempunyai bentuk yang sama. Misalnya kakak menjadi katak, baju menjadi bayu. Okey, menggantikan perkataan lain yang sama makna. Misalnya ayahanda dia jadi bapa. Okey, untuk video bacaan yang kedua ni saya perlu buat cara yang tadi juga. Saya cuba sebab sayang kalau tak tengok video ni sebab kita boleh nampak terus ciri-ciri anak-anak disleksia tu. Okey, sekejap je saya cuba ambil sebab video dia tak panjang sangat. Saya cuba ambil hantar ke Telegram saya dan kita cuba dengarlah bacaan tu. Okay, unexpected ni sebab saya selalu dengan StreamYard saja. Okay. Sekejap ya, penghantaran data sedang berlaku. Nanti saya buka, saya pergi dekat Telegram, kita boleh dengarlah suara anak ni. Sebelum tu kita nak tunggu ada tak apa-apa nak tanya, saya buka soalan sebab kita nak tunggu sampai ke sini. Kau ada Profesor Madia Aziah sendiri nak tanya ataupun Cik Firdaus sendiri. Saya cuba tengok soalan-soalan dekat chat ni, kalau siapa sedang nak keluarkan suara dekat sini boleh tulis soalan dekat situ. Okey. Saya sampaikan kepada cikgu. Ya, insya-Allah kalau apa yang boleh saya jawab tu insya-Allah saya akan cuba jawab. Disleksia ni hanya melalui bacaan atau juga melalui penulisan? Ada soalan tanya daripada Wan Nur Hafizah. Okey, terima kasih soalan tu. Okey, sementara nak tunggu ni. Okey, kejap lagi saya akan kumpulkan. Boleh melalui bacaan dan boleh juga melalui tulisan. Sebenarnya ciri-ciri disleksia ni tidak sama antara anak A, anak B, anak C. Tidak semestinya yang berlaku pada anak A itu juga ada kepada anak B. Okey, itu dan jika berlaku pun orang kata apa, memang bukan kebetulan lah. Memang kalau kita nak tengok dalam 4 orang dekat depan kita tu, oh awak ada disleksia macam ni. Okey, awak macam ni. Jadi cikgu tu macam saya sendiri memang saya kena banyak membaca untuk kita tahu. Okey, klasik disleksia ke ataupun dia ni bukan disleksia, dia dominan dia autism. Contohnya, tetapi disleksia tu hadir disebabkan autism pun ada juga. Okey, kalau betul-betul disleksia yang mild, kejap lagi saya ada contoh disleksia yang mild, memang sangat-sangat menarik tentang kisah kehidupannya dan dia juga efek kepada behavior. Yang saya nak bentang kejap lagi itulah yang daripada research yang saya temui yang berkaitan tentang karakter anak-anak disleksia. Okey. Satu lagi cikgu soalan. Seperti nak mula, seawal umur berapa ya kita boleh detect ada masalah disleksia? Daripada Siti Nurul Ain, Nur Azmi. Okey, terima kasih soalan tu. Baiklah, untuk kita detect ni, kalau kita bacalah research yang international punya kan, ada yang sarankan 5 tahun. Ada yang bila tengok start dia pakai kasut terkali-kali tu pun kita tak sahkan lagi. Mungkin dia masih keliru, masih di tahap keliru kita panggil yang tu. Sebab anak-anak ni belajar daripada pengalaman yang ataupun dia belajar natural secara kita tak payah ajar pun dia dah tahu. Okey, ada juga yang dari segi tu. Tapi kalau dah sampai darjah 3 ataupun darjah 1, sebelum tu kita dah hantar ke kindergarten, kita dah hantar ke prasekolah, kita dah bagi tuition dekat dia, kita dah ajar tetapi masih belum lagi capai, seeloknya bawalah, okey, ambillah tindakan. Okey, ibu bapa tu buatlah pembacaan. Okey, mula cari sebab sekarang ni maklumat di media memang banyak. Kan memang banyak, kita boleh cari sumber-sumber tu adanya NGO. Tapi kalau kita tengok kejap lagi saya akan tunjukkan macam mana ibu ni
dapat kesan anaknya seawal 5 tahun dia dapat kesan. Dan sekarang anak tu dah darjah 6. Okey. Okey, kita boleh tengok 7 tahun dah anak tu macam mana bila dia kesan tu apa yang dia ambil tindakan dia hingga anak dia boleh orang cakap apa boleh jadi sebagai satu contoh antara anak disleksia, anak-anak disleksia yang berjaya. Okey, baiklah saya cuba pasang yang ni, saya harap boleh dengar lah. Okey, anak ni baca. Okey, sekejap. Ini sekolah berkandangkan sambut hari kanak-kanak, serunya kanak-kanak yang bergembira termasuklah Majid, Cikgu Nurul telah menghadiri yang sebukah coklat. Majid memegang coklat itu empat mengkapat kamu tidak makan coklat itu, Majid. Dan ya, Cikgu Nurul coklat pemberi Cikgu Nurul itu hingga ditunjukkan kepada yang di rumah. Majid menerima coklat itu kerana dari murid yang Boleh dengar ya tadi macam mana cara anak ni baca? Boleh. Okey, alhamdulillah. Okey, dia video ni sebenarnya durasi dia berapa? Sikit lagi lah nak habis. Okey, agak-agak lah saya nak tanya kan, sabar tak ibu bapa sebagai ibu bapa lah terus terang dengan saya untuk hadapi anak ni ketika membaca. Kalau ada situasi ni, tolong baca buku cerita. Macam tu dia baca, kita pun tunggu. Sabar tak? Boleh tak bagi respon? Cikgu, masa ni pelajar ni, anak ni umur berapa ya? Okey, ini saya rasa saya ambil 2000, saya tak pasti anak ni umur berapa, tapi saya dah buat assessment dekat dia. Ibu bapa dia bawa ke persatuan dan untuk saya nak tahu ciri-ciri bacaan tadi tu, saya rasa dalam sekolah rendah lah, sekolah rendah darjah 3 ataupun darjah 4, tahap 2 dah anak ni saya rasa. Okey, terima kasih cikgu. Sebab anak ni sebenarnya dia dah boleh membaca tau. Untuk kemahiran 3M, 32 kemahiran dalam bahasa untuk membaca tu dia dah kuasai, tetapi perhatikan, nampak tak dia punya error, dia punya orang panggil apa, ketika membaca tu ada saja ralat-ralat. Okey, seperti erat-erat dia sebut 4, yang tu kita sebutkan sebagai adding. Okey, ralat adding dia menambah. Okey, ada yang berlaku insert, ada yang dia jump. Okey, daripada baris ni ke sini apa semua kan. Jadi benda-benda yang macam ni yang kita dapat perhatikan. Cuba tengok anak-anak kita baca. Okay. Jangan kata anak-anak, kita sendiri pun kalau kata tak sedar lagi kan, bila kita baca buku cerita kan kadang-kadang perenggan mana, baris ni, kenapa ke sini pula kita pergi kan. Cuba cek, adakah kita ni dah terlewat untuk disahkan disleksia, okay. Itu kata apa, sekadar ni lah. Tapi beginilah ralat-ralat yang ditunjukkan oleh anak-anak ini ketika membaca.
Okey, kesabaran ibu bapa, kesabaran cikgu tu dengan memberi galakan kepada anak ni, okey, dengan bila dia dah habis satu perenggan tu, cuba bagi galakan dekat dia lagi untuk membaca, okey. Bukannya marah, okey. Abang ni baca macam mana ni? Mama dah hantar ke sekolah dah 4 tahun dah, baca pun tak betul lagi. Okay, daripada bacaan ni lah akan efek kepada apa? Nak jawab soalan kefahaman nanti. Sebab dia baca, dia tertinggal, dia tambah, yang lain erat-erat jadi 4-4. Jadi bila dalam soalan kefahaman nanti, dia nak mencari perkataan tu, kena soalan tu pula dia baca betul dah. Tapi dia nak mencari balik, itulah kesan dia. Bukan sekadar anak-anak ni, bila dia bawa sampai ke dewasa pun, suruh buat lain, dia pergi buat lain. Okey. Itu antara yang situasi untuk dewasa memang berlaku. Memang berlaku. Dari segi arahan pun macam tu juga. Jangan terlalu banyak sangat dalam satu masa sampai 3 ke 4 arahan diberikan serentak. Anak-anak disleksia memang sukar untuk ikut. Okey? Hingga ke dewasa dibawa benda-benda macam ni, okey? Okey. Cikgu saya nak tanya, ada banyak juga soalan-soalan. Boleh saya mencelah ataupun cikgu? Ya, boleh. Kita buat two-way communication. Saya lebih suka. Yang mana boleh saya jawab, insya-Allah. Yang mana tak boleh nanti saya buat rujukan yang barulah. Sebelum tu Puan Hayati boleh off mic tak? Puan Hayati Ahmad. Alamak. Okey, cikgu jawab secara ringkas. Ada soalan yang pertama. Adakah disleksia mempengaruhi IQ anak tersebut? Okey, kalau kita tengok dalam research yang saya baca, dia banyak rujuk, sebenarnya tak. Anak-anak disleksia ni kalau kita tengok IQ, kalau kita buat dalam IQ test kan, saya bagi tak sebab banyak kajian-kajian yang menyokong tentang apa yang saya setuju ni. Kalau dalam IQ test sekalipun, anak-anak disleksia yang tidak ada masalah pembelajaran lain yang pair dengan dia, okey, IQ dia orang mesti berada di paras normal dan ke atas. Skor dia tu. Satu lagi soalan cikgu. Ya. Disleksia ni jika tak diubati become worse ataupun tak? Okey, macam awal tadi macam Cik Firdaus kata tadi, dia bukannya penyakit kan, so tak perlu ubat pun. Tapi saya akan tunjukkan sedikit pengalaman lah bagaimana parent ni, okey, kekuatan daripada ibu bapa sendiri tu menggayakan, mendidik karakter anak-anak ni, membentuk karakter anak-anak ni sehingga orang cakap apa, dia daripada tak boleh membaca, daripada kelakuan-kelakuan tertentu, dia menjadi seorang murid yang cemerlang. Okay, itu yang saya nak katakan tadi, dia bukannya diubati tetapi kita ambil tahu, kita sedar, kita tahu apa nak buat dekat anak-anak ini. Cikgu pun tahu, ibu bapa pun tahu, saling bekerjasama. Jadi kita akan orang kata apa, secara tak langsung dapat membentuk. Nak kata ubat ni bukannya luka dan bila kita letak ubat sembuh. Tak, dia boleh bawa sampai ke tua. Okey, sama ada dia dah okey ataupun dia dah boleh baca, tetap juga disleksia tu ada ke dalam diri dia. Ataupun cikgu, masa di tahap awal pembesaran anak-anak ni lah waktu yang sesuai untuk membentuk anak-anak ni untuk sebab Ya, betul. Saya nampak ada pengalaman kawan baik saya sendiri, so macam mana nak bentuk anak dia tu. So sanggup ulang-alik ke Sungai Petani apa semua kan. So ada perkembangan positif pada anak dia. So daripada awal lah sepatutnya kan. Ya, daripada awal. Nanti saya akan kongsikan sedikit. Kita tak boleh buat, saya tak berkesempatan, insya-Allah nanti next Profesor Madia Azia, kita cuba bawa parent pula berkongsi macam mana dia hadapi. Sebab sebelum ni saya ada buat talk juga, online talk dengan Dr. Osman Talib, dan kami membawa ibu bapa lah berkongsi macam mana dia orang menghadapi anak-anak disleksia ni. InsyaAllah nanti akan datang, insyaAllah ya. Okey, ada tak lagi soalan? Saya nak teruskan untuk ciri-ciri. Ada lagi tak apa, cikgu teruskan dulu. Nanti soalan saya, soalan banyak. Cikgu teruskan dulu. Okey, terima kasih ya. Baiklah, kita tengok dah tadi ciri-ciri tentang bacaan. Sekarang kita fokus pula tentang tulisan. Okey, kesilapan tulisan. Selalu kita tengok ejaan, kenapalah kakak ni ataupun kenapalah abang ni
Mama dah kata dah ejaan macam ni, tapi pasal apa pula jadi macam ni? Okey, dia tulis huruf dengan susunan yang salah. Misalnya saman ditulis, saya pun salah typo sikit kat sini. Ditulis sanam. Menulis secara mirror writing. Nanti kita tengok contoh, saya akan tunjukkan dekat sini, okey. Menterbalikkan huruf, misalnya B menjadi D, ni dah familiar. Okey, kalau kita tengok dalam cerita Hindi pun yang nama apa? Yang pelakon ada satu filem tu, inilah yang selalu obvious yang kita nampak, okey. Menulis perkataan yang didengar, misalnya buang menjadi buang. Okey. Dia bukan tak kuasai, dia kuasai, tetapi itu adalah logik dia, okey. Menggunakan perkataan yang ganjil. Yang seperti saya pun tak tahu apa nak sebut dekat sini, tetapi memang ada, memang wujud. Okey. Tertinggal huruf dalam perkataan seperti emak menjadi mak sahaja. Okey. Menambah huruf, misalnya tuang menjadi tunang. Tidak dapat menulis huruf yang disebut, boleh sebut ayam. Okey, tengok kita. Ini banyak kepada fonologi lah. Kita sebut kepada fonologi, dia tak sedar pun ayam tu ada dua suku kata. Okey, dia ada kombinasi konsonan dengan vokal. Yang tu antara kajian saya jugalah, tidak dapat memilih huruf yang disebut, tidak dapat menyesuaikan huruf dengan huruf yang sama. Dah tunjuk terang-terang dah, masih lagi tak dapat sesuai. Okey, kita terus kepada contoh dekat sini. Okey. Kita tengok dekat sini. Okey. Ini cikgu yang baca arahan lah. Okey, bulatkan huruf yang sama. Yang lain dia boleh. Okey, N, W. Tiba-tiba dekat B ni, dia pergi bulatkan D. Okey, macam tu juga dengan tulisan-tulisan yang lain. Bangun pagi. Ini imla. Okey, imla ni maksudnya kita sebut dan murid tu tulislah. Bangun pagi, dia bukan menyalin. Ada yang menyalin, saya tunjuk nanti. Bangun pagi, boleh pergi tengok dia. Gosok. Okey, gigi. Mandi, pakai sabun. Okey. P dia lagi, banyak kan dekat P ni. Okay, begitu juga dengan yang ni. Y dia terbalik. Okey, itik. Ini dah biasa. Dia keliru ataupun dia rasa dia dapat terima itik. E-I-E ni memang selalu kita jumpa lah pada anak-anak ni. Sebab apa bunyi untuk vokal I, E is I-E. Bila cikgu ajar, ramai-ramai kan, 35 orang semua. I-E. Anak disleksia, yang mana nak terima? Cikgu dia cakap huruf I. Tapi kenapa bunyi E? Okey, terutama yang dekat rumah dia tu, dia bukan guna bahasa lah sebagai bahasa percakapan dia. Okey, lepas tu obor. Okey. Okey, ni antara contoh-contoh dia. Okey, seterusnya. Okey, ni dia salin. Diri saya. Ni bukan salin. Ini tahap 2. Tahap 2 darjah 5 tak salah saya. Cerita. Karangan tentang diri awak. Okey, kita boleh tengok dekat sini ralat-ralat yang dibuatkan. Saya suka main bola dengan kawan-kawan saya. Saya duduk. Okey, di taman. Dia nak eja lah. Idea dia ada. Nampak tak kat sini bila tadi ada soalan tentang IQ tu. Dia ada idea. Okey, dia nak cerita, dia main bola dengan kawan-kawan, dia duduk di taman di mana, suka naik basikal dengan kawan-kawan, saya suka makan chicken chop, okey, dengan keluarga saya, tengok keejaan keluarga jadi keluarga saya. Okay, dia ada idea. Itu saya kata anak-anak ni, idea dia orang, nanti kita boleh tengok salah contoh, memang sebab itulah, tak heran lah anak-anak yang ada orang-orang yang terkenal ni, dulu sejarah dia ada masalah disleksia. Macam dekat Malaysia sendiri kita ada saudara Saiful Nang. Saiful Nang ni fotografer yang terkenal lah. Okey, dia pun salah seorang daripada disleksia. Kalau dalam muzik tu kita ada Ultimate lah. Ultimate pun disleksik juga. Okey. Tengok yang ni suruh salin semula sahaja. Salin semula. Bila kita cakap tentang ni, kalau untuk
juru terapi kerja, kita panggil OT tu, dia orang lebih kepada visual perception lah yang ni. Okey. Tetapi saya sebagai cikgu yang ialah pengetahuan untuk cikgu ni, saya lebih saya akan tulis dalam report saya memang ada ciri-ciri disleksia lah kat sini. Okey, ni contoh-contoh yang lain. Okey, nampak jelas lah. Okey, next. Ini kita dah panggil apa dia, dysgraphia dah ni. Okey. Dia banyak, dia kalau kita sebut istilah disleksia, sebab tu kalau dalam kajian ada yang mengatakan bahawa betul ke persen disleksia banyak ni, dia fokus kepada kajian dia ada masalah apa disleksia ke, nak kaji tentang apa disleksia, dysgraphia, dyscalculia, banyak lagi sehingga muncul yang semalam saya jumpa satu tu, saya tak go through lagi. Satu istilah yang baru saya nak kena tengok pula, sebab kajian demi kajian ada, memang akan berlaku penemuan-penemuan yang unik pada anak-anak ni. Sebab itulah bila sebut Einstein tadi, kita tahulah Einstein tu macam mana kan. Okey, sekarang saya nak fokus kepada bagaimana pula dengan tingkah laku. Ya, insyaAllah saya akan cuba habiskan dalam masa 50 minit ni ya. Ada soalan ke? Boleh tak saya sambung satu soalan ni, sebab satu soalan ni saya baru ternampak. Okey, teruskan. Daripada Puan Haliza, saya mempunyai anak disleksia dan tahun ni dia akan mengambil SPM. Pelajar yang lemah, menjadi mangsa buli. Apakah peluang beliau untuk kesinambungan hidup nanti, atau di manakah beliau boleh menyambungkan pelajaran selepas SPM ini? Beliau suka melukis. Ini harapan seorang ibu lah, cikgu. Okey. Saya nak jawab soalan tu sebenarnya, kan saya kata tadi saya ada bawa seorang parent masa saya buat talk online dalam satu ni, dan saya ada kongsi dalam channel saya, dan macam ni lah ciri-ciri kepada anak yang saya bawa tu, dan ibunya memang runsing, tetapi bila datang ke persatuan, bila dia cakap anak saya pandai melukis, suka guna Photoshop, saya kata, dan anaknya bercita-cita untuk menjadi, orang cakap apa, seorang game builder kan. Jadi benda-benda macam tu is dekat dengan bidang saya. Saya kata anak dan keluarga ni pula keluarga yang mampu lah. Saya kata Puan boleh buat keputusan sendiri. Saya tak boleh buat keputusan untuk bagi dekat Puan. Apa yang Puan pilih nanti adalah laluan yang Puan akan lalu dengan anak ni. Jadi selepas berbincang apa semua, anak dia ni saya tak syorkan, tapi saya nak bagi tahu apa yang keluarga ni buat, apa yang ibu ni buat keputusan setelah berbincang dengan keluarga dia, dengan anak tu sendiri. Dia tak terus pun ambil PT3, dia tak terus pun ambil SPM. Tetapi dia terus kepada apa anak dia minat. Okey, dia hantar anak dia ke One Academy di Kuala Lumpur yang fokus kepada bidang multimedia, dan insya-Allah tahun depan anak dia akan ke Jepun meneruskan pengajian. Tu saya kata SPM PT3 is memanglah kalau dalam konteks dekat Malaysia ni memang SPM, nak apply kerja apa-apa pun kita perlukan SPM. Okey? Tapi itu adalah keputusan yang diambil, dan keputusan itu tepat bila anak dia dan orang kata apa, bahan-bahan yang dihasilkan tu kreatif, dan orang cakap apa, boleh menghasilkan karya-karya yang baik dan menjurus kepada minat dia, dan dari situlah anak ni akan membaca. Dia sama juga situasi yang saya kata tadi, sering dibuli, okey, dicakap apa dekat sekolah tu diejek. Nanti saya akan share daripada channel Dr. Osman Talib. Kami ada 2 jam, hampir 2 jam lah perbincangan dengan salah seorang daripada ibu bapa yang anak dia severe disleksia. Puan boleh ikut dekat situ nanti, tengok untuk orang kata apa, lebih mendedahkan lagi lah. Kadang-kadang memang dalam dilema, memang parent akan dalam dilema. Okay? Okay, saya nak menjawab soalan, saya rasa yang tu boleh go through to channel lah nanti lah. Yang tu. Okay, seterusnya saya nak kongsi dekat sini. Cikgu. Ya.
Okey, Okey. kita dah pukul 11. Mungkin kekatan masa nanti cikgu boleh cepatkan sikit presentation. Okey. Ada Okey, lagi orang saya tanya. 3 minit saja saya ambil untuk melihat bagaimana pula dengan tingkah laku. Okey. Saya pasangkan satu video ni, insya-Allah 3 minit kita habiskan. Allahumma salli ala Muhammad wa dari Sekolah Kebangsaan Bukit Kiara. Alhamdulillah, panjat dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menciptakan semua dan semua yang berlaku adalah kehendaknya. Selawat dan salam kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, istimewanya Ramadan Mubarak dalam PKP pada tahun ini. Banyak aktiviti dan ibadah boleh kita lakukan dalam bulan Ramadan dalam PKP ini. InsyaAllah, setiap amalan baik dilipatkan ganda pahala. And all of my happiness, yeah, to everyone that I meet, cause I'm feeling spectacular. I love it when we love one another. Give thanks every day for this life, living with a smile on my face. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Spread peace on the earth, cherish the love that is around us. Spread peace on the earth, treasure the love that is surround us. Always be kind, always remind one another. Peace on the earth every day. Okey, saya hentikan dekat sini. Okey. Boleh tengok tak? Okey. Saya ceritakan sedikit tentang adik Umar ni. Okey, adik Umar ni merupakan disleksia, seorang anak disleksia, mild disleksia dan mempunyai abang yang severe disleksia. Tetapi apa yang keluarga dia ambil, seawal umur 5 tahun sebenarnya, ibu dia, Puan Hazrina ni dah tahu anaknya ada ciri-ciri dan bila pergi ke hospital, doktor kata anak awak memang ada ciri disleksia dan berhantarnya. Pada masa tu menurut beliau memang sukar sangat untuk akses berkenaan dengan disleksia. Jadi doktor sarankan dia pergi ke Perpustakaan Negara Malaysia. Dekat sana dia mula membaca tentang disleksia, mula mencari. Sekarang ni anak ni dah umur 12 tahun dan abangnya dah sekolah menengah. Abangnya seorang severe disleksia tetapi boleh masuk pun sekolah berasrama penuh. Itu saya kata tadi, bila kaitan pun dengan dia punya IQ. Sebenarnya anak-anak ni boleh present lebih daripada anak-anak yang biasa. Okey, itu sedikit tentang adik Umar lah. Okey. Dan dia bersekolah di Sekolah Kebangsaan Bukit Kiara mengikut inklusif penuh di sana. Okey, sebab dia ada kad OKU. So dia ikut inklusif penuh dan pencapaian sampai ke peringkat antarabangsa bercerita pada tahun lepas di Special Education International Conference, dapat tempat keempat. Okey. Okey, kalau saya tengok tadi yang saya nak bagi tahu tentang personality tadi tu, sebenarnya keluarga lah. Okey. Penemuan memberikan pelbagai perspektif untuk intervensi awal pada kanak-kanak, faktor keluarga dan persekitaran keibubapaan dia. Kita tengok adik Umar sudah berada di adik Yusof sudah berada di landasan yang betul. Ibunya 7 tahun lepas sudah mengambil tindakan demi tindakan.
Okey, inisiatif cari hantar ke Persatuan Disleksia Malaysia di Titi Wangsa pada waktu tu di Kuala Lumpur, dan mencari lagi inisiatif yang lain sehingga dia tahu dia korek anak dia sebenarnya pandai melukis. Kita tengok hasil-hasil lukisan dia memang cantik-cantik. Okey. Okey. Okey, kajian saya nak sentuh sedikit tentang kajian yang saya terlibat secara langsung lah. Okey, kajian yang saya buat iaitu kajian pembelajaran animasi 3D interaktif untuk kanak-kanak. Memang saya fokus kepada 3D sahaja sebab anak-anak disleksia ni dia belajar dia macam lain, dan saya banyak menggunakan objek-objek 3D termasuk huruf-huruf 3D. Jadi kajian ni telah mendapat tempat pertama di SEIC 2019 tahun lepas. Medal emas di Prism peringkat kebangsaan 2018. Dan kajian yang seterusnya memanipulasikan aras pemikiran ataupun saya namakan sebagai MAPOK 21. Saya dah bentangkan di Seminar Kebangsaan Pemulihan khas. Okey. Jadi untuk yang seterusnya untuk tahun 2020 ni saya teruskan lagi kajian. Saya lebih kepada hendak yang ni lebih kepada hendak membantu, dan ini lebih kepada hendak mengesan, iaitu ini working title kajian saya lah, masih lagi dalam peringkat kajian dan tak jumpa lagi siapa-siapa yang sudi bekerjasama dengan saya. Sebenarnya saya mencari juga untuk grant-grant, okey, untuk algoritma pengesanan awal mekanisme kemahiran bacaan disleksia melalui kaedah pengecaman suara. Sebab kita nak selalunya yang ada tu diukur dalam bahasa Inggeris, jadi kita nak tengok pula diukur dalam bahasa kita sendiri. Jadi mungkin lebih singkat lah apa yang saya aim dekat sini. Tak perlu kita nak tunggu sampai setahun, 2 tahun untuk nak lihat anak tu sebagai sah disahkan sebagai seorang disleksia. Tetapi mungkin melalui kajian ni kita melalui pembacaan, melalui algoritma tu kita dah tahu dah anak ni ada masalah disleksia type A, type B, type C. Contohnya lah macam tu. Okey, rujukan untuk kali ni saya tunjukkan dekat sini sikit. Daripada Journal Environment Research and Public Health dan juga daripada IETE, dan seterusnya daripada ini brain science dan persatuan sendiri, dan maklumat daripada MOE tentang data tadi. Okey, sebelum saya nak tamatkan, saya nak ucapkan terima kasihlah kepada UiTM Pematang Pauh, PDM Sungai Petani, Kubudi, iaitu kumpulan sokongan ibu bapa. Kita ada kumpulan yang sokongan ibu bapa yang register. Kalau kata nak sertai itu boleh hubungi Persatuan Disleksia Malaysia Sungai Petani, Puan Hazlina, Ibu kepada Adik Yusof tadi, juga kepada PPKI SK Bukit Kiara Sungai Petani. Okey, rasanya kita sudah nak teruskan sesi soal jawab ataupun kita sudah sampai pun ke R&R Google Meet. Saudara Firdaus? Saya nak tengok dulu. Kalau macam biasa, kalau ada siapa-siapa nak tanya secara direct, boleh tanya soalan direct sambil saya. Waalaikumsalam. Saya nak tanya saya ada anak umur 12 tahun. Okay. So yang tadi geran yang cikgu nak minta tu, dia lebih pada pengecaman suara. Saya nak tanya, maksudnya budak-budak ni boleh dikenal pasti ke dengan suara saja? Okey, apa yang saya sebenarnya tengah duk buat LR literature review sebab saya nak cadangkan tajuk ni untuk saya punya peringkat PhD lah. Tapi saya tak boleh nak tunggu. Saya sedang buat pencarian. Apa yang saya jumpa sebenarnya bila kita tengok murid-murid ni baca, dia ada mekanisme dia tersendiri. Yang saya kata tadi tu inserting, adding, deleting, skip apa semua tu kan. Jadi kita kena, macam saya observe anak tu tadi, saya tengok je dia baca kan. Saya kena tengok lepas tu satu-satu apa yang saya gambarkan dekat sini melalui teknologi. Kita boleh pun buat satu algoritma dekat sini untuk menggunakan teknik pengecaman suara. Kita bagikan dia input apa yang nak baca. So dari situ error-error yang ralat-ralat yang dibaca oleh anak ni nanti kita boleh dapat kesan dan kita boleh dapatkan result. Mungkin melalui eksperimental kita boleh buat dekat sini. Kita ada kumpulan satu control group, satu case group. Saya nampak method dia dekat situlah. Sebab saya tanya, sebab saya tengok anak saya dia membaca semua memang lambat tapi tak teruk mana. Tapi dari segi sebutan dia masalah yang besar.
So kan? saya tanya maksudnya macam cara dia sebut tu ke dah boleh tengok sama ada dia mal ke? Ya, apa yang saya nampak, apa yang saya nak capai, salah satu objektif daripada apa yang saya nak buat research tu, itulah. Daripada kita kena tunggu, kita kena secara manual, kita kena catat, kena tulis, sesuatu kita tukar kepada teknologi, dia perlu terus boleh keluar Okey. report. Okey, pelaklah cikgu. Semoga boleh. Okey, terima kasih banyak-banyak. Ada lagi ke soalan saudara Firdaus? Secara mostly satu lagi soalan ni, dia tanya, cikgu betul ke anak-anak disleksia ni sangat kreatif? Okey, kalau kita tengoklah ni kepada orang kata apa, kalau di luar konteks Malaysia, di luar zaman-zaman dahulu kalau disebut pasal tentang kejayaan anak disleksia ni, memanglah pelukis, okey, artis, tu semua perlukan kerja-kerja kreatif. Okey, tapi apa yang diperlukan oleh anak ni semasa usianya yang dia pun tak tahu kenapalah dia rasa orang lain boleh capai, tak boleh capai. Galakkan pada waktu tu lah yang kita nak keluarkan. Ini apa yang Puan Hazlina tu tadi buat pada anak dia. Kalau dia sebenarnya dia pun menghadapi dilema. Kalau kita menghadapi pandemik COVID-19 ni, kita ada PKP, dia tahu sahaja anak dia ada masalah disleksia, dia pun dalam diri dia sudah pandemik, 6 bulan tak keluar rumah. Seorang ibu, 2 orang sekaligus. Bayangkan macam mana cakap apa, rasa dilemanya, rasa terseksanya, rasa macam-macam rasa. Tetapi alhamdulillah dia boleh move on, dia cari juga caranya sampai dia dapat korek anak dia tu, sampai dia dapat terjah dia punya potensi anak dia tu sampai ke peringkat antarabangsa melukis dia bawa anak dia. Tapi yang ini saya nampak tentang kesungguhan seorang ibu lah. Ya, Memang pada mulanya kawan-kawan saya yang mana contoh kalau autism ke apa semua, dia orang macam nak dapat terima kenyataan tu sangatlah susah. Sebab dia orang menganggap anak dia orang normal. Tapi bila dia orang dah berjaya overcome dia orang punya fear, and then they fight for their sons or daughter macam tu. Ya. So tanya kepada semua ibu-ibu yang berjuang untuk anak-anak dan dibantu oleh bapa-bapa juga. Ya. Okey, saya buka pada 5 minit lagi soalan. Kalau ada siapa-siapa tanya soalan sambil-sambil tu. Assalamualaikum cikgu. Salam. Saya Nazlin daripada UiTM Terengganu. Macam ni, saya ada anak disleksia lah, umur 16 tahun dan sekarang ni memang di sekolah menengah kelas PPKI. Saya nak tahu adakah normal untuk budak-budak macam ni masih lagi pelat sebutan, sebab tu bila baca pun dia akan ambil yang bila kita sebut dia ambil hujung-hujung belakang je. Dan sebutan tu masih lagi belum betul lah. Untuk pengetahuan, anak saya masih lagi belum boleh membaca dan juga mengira. Dan masa PKP ni, bila kita pun, yelah saya sendiri pun work from home kan, kelas pun online, jadi kita boleh bagi tumpuan pada dia lah. Adakah kita masa sekarang ni boleh tekan ekstra, maksudnya boleh push dia sikit untuk dia membaca dan mengira. Sebab takutlah kalau kita keras sikit ataupun kalau kita push sikit, lama-lama dia tak nak terima. Adakah kita kena train dia punya IQ untuk terima kita sedikit keras lah? Sebelum saya nak jawab soalan tu, saya nak tahu anak pun memang dominannya disleksia saja, tak ada masalah pembelajaran lain. Dia memang kalau ada ADHD ke, ada autism sikit-sikit ke, mild autism ke, apa ke? Ada tak? Ataupun dengan mild autism juga. Okey, dengan mild autism lah. Okey, kalau kita tengok tadi secara Puan bagi tahu tu dia ada audio visual sekali dengan audio yang menyebabkan dia nak sebut secara orang kata apa, dia nak dengar apa dia nak keluarkan semula tu memang sukar lah bagi dia. Okey, oleh saya tak boleh nak bagi kata putus macam mana, sebab saya nak kena lihat sendiri anak Puan. Nak kena tengok baru saya boleh bagi jawapan yang tepat lah. Okey, kalau setakat saya nak Puan cerita macam ni, mungkin saya pun boleh bagi jawapan yang seiras-iras sajalah. Okey, kalau untuk macam kes anak Puan ni, saya nak kepada mengajar lah. Tolong jangan buka buku depan dia mengajar. Okey? Ni baca ni.
adalah satu tekanan bagi anak-anak disleksia. Benda yang dia takut sangat-sangat dengan huruf-huruf ni sebab selalu sangat membuat kesilapan yang diberi. Saya lebih suka mengajar kaedah ataupun cara environment. Gunakan secara environment. Okey, contohnya kalau kita tengah lipat baju, okey, ada baju warna merah. Contohnya lah, ini kalau tahap anak yang tak kenal lagi warna kan, tolong ambil baju warna merah, sebut. Ataupun dia tak boleh eja lagi baju warna merah. Sambil tu kita ajar secara tak langsung tau, sebab anak-anak ni dia perlukan kita panggil pintu ataupun saya sebut sebagai pengalaman untuk dia kenal betul-betul benda tu. Bukannya secara tunjuk perkataan tu. Puan dapat tak? Faham tak? It's not a direct buka buku, soalan matematik awak kira 4 tambah 3. Okey, tetap juga dia kira jadi 8. Okey, kenapa bukan 7? Lepas tu blame dia, no. Cuba gunakan. Sebab tu waktu PKP ni, persatuan sendiri daripada presiden sendiri, dia hantar satu soalan untuk guide parent. Contohnya, cuba ingat kembali ada berapa pintu dekat Persatuan Disleksia Malaysia yang ada di sekali kuliah lah. Ada berapa bilik. Okey. Lepas tu kawan-kawan dalam kelas ada berapa ramai. Itu untuk kena nombor lah, bukannya guide parent. Okey, bagi worksheet, okey, buat soalan ni nombor 1 sampai nombor 10. Pastikan anak betul semua. Okey, untuk kenal 1, 2, 3. Bukan cara tu. Itu antara salah satu teknik yang kami apply dekat persatuan. Okey, puan boleh, kalau kata nak ni kita boleh sebab dekat sini hari ni tajuk ciri-ciri kan, macam mana kita nak hadapi tu, macam-macam pengalaman lah kita kongsi. Okey. Okey, saya harap menjawab lah soalan tu, puan. Cikgu, terima kasih. Okey, sama-sama. Cikgu, satu lagi soalan cikgu. Ya. Macam mana kita nak handle anak yang ada disleksia ni? Disleksia, terlalu umum kan. Okey, tadi saya ada tunjuk video tentang adik Yusuf Omar ni. Nampak tak? Mak dia buat jadual yang relax, yang santai, yang bukannya belajar 24 jam, ada masa main, ada masa untuk beriadah, ada masa tolong ibu di dapur. Saya rasa itu landasan yang perlu sangat-sangat ibu bapa berikan, terutama waktu PKP ni. Ambillah kesempatan tu, ambillah peluang tu untuk betul-betul, sebab anak-anak ni kita tak boleh, jangan push dia. Okey, kita nak suruh dia jadi macam anak jiran sebelah. Okey, tak boleh. Kita kena hadapi. Okey, hadapi anak ni betul-betul, faham anak ni betul-betul dan terimalah situasi dia. Okey, cubalah masuk dalam situasi dia. Jangan cuba tarik dia keluar dari situasi dia. Dia akan stres nanti. Okey, sebab soalan terlalu general, so saya jawab general jugalah. Okey, seterusnya. Satu soalan lah saya daripada umum sebelum saya tutup. Saya terima satu lagi soalan last daripada umum sebelum saya tutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Zalizawati dari Shah Alam. Okey, ya. Saya nak tanya, anak saya ada mild disleksia. Dan kita dah refer pada doktor dan doktor kata tak perlu masukkan dia ke kelas khas, sekolah khas. Jadi dia dah jam 4. Jadi saya nak tanya, sebab saya berminat macam, sebab kita tahu dia takkan memang ada masalah untuk membaca macam, so saya berminat untuk macam bagi pendedahan dia pada kemahiran macam tu. Tapi sebab dia dah jam 4 dan perlu ke saya stop belajar mainstream ni dan kita terus kepada kemahiran-kemahiran, atau saya masih perlu biarkan dekat dalam kelas biasa? Okey, terima kasih. Okey, untuk mild disleksia ni, okey, dia tidak, kalau kata doktor dah sahkan tu, dia ada mild disleksia. Dan kalau kita tengok tadi, adik Yusuf Omar tu merupakan mild disleksia, abang dia yang severe. Okey, abang dia yang severe, yang teruk pun, disleksia teruk pun boleh masuk ke SBP. Okey, kalau mild disleksia macam adik Yusuf pun, dia ikut juga di sekolah tetapi inklusif penuh.
Okey, memang KPM ada program inklusif penuh. Okay, kalau untuk kemahiran tu, persatuan pun macam ada buat untuk art terapi, okey, untuk art boleh hantar. Tetapi saya syorkan dekat sini sebab kita tengok anak-anak yang ada mal ni sebenarnya boleh capai, okey, boleh capai, boleh dapat keputusan yang elok, okey, dalam ni teruskan di mainstream. Yang untuk kemahiran tu mungkin kita boleh jadikan sebagai satu alternatif untuk anak ni, untuk kita cungkil apa kemahiran yang ada. Mungkin kemahiran dari segi komputer, mungkin kemahiran di kerja tangan, kemahiran kulinari. Okey, banyak anak-anak macam ni bila kita bagi pendedahan tu dia lebih terampil lagi, lebih yakin diri lagi. Okey Puan, jawab tak soalan tu? Okey, menjawab. Terima kasih. Okey, terima kasih pada semua sebab kita dah melebihi 20 minit ni. Saya buka sebab sambutan dia sangatlah hebat. Cikgu, terima kasih. Ramai yang ucapkan terima kasih. Sesi yang sangat menarik dan bermanfaat. Tahniah kepada Cikgu Bibi dan juga organizing committee. So mostly semua yang ada ni mengucapkan ribuan terima kasih di atas penerangan tentang disleksia kepada Cikgu Nur Bibi. Okey, Cikgu ada apa-apa kata terakhir ke? Baiklah, saya nak ucapkan sekali lagi lah terima kasih banyak-banyak kepada UiTM, Pematang Pauh dan juga yang lain-lain lah kerana sudi menjemput saya bagi pihak Persatuan Disleksia Malaysia untuk memberi pendedahan ataupun kesedaran disleksia pada tahun 2020 dan saya harap sangat-sangat kita teruskan lagi kerjasama ni, okay? Kita wawarkan kepada masyarakat luar apa yang perlu dibuat jika menghadapi anak-anak disleksia. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Sebab ada mesej saya kata ada soalan tertinggal. Sekejap saya kena cari soalan satu lagi. Okey. Sementara tu kalau yang dekat utara ni boleh terus hubungi Persatuan Disleksia Malaysia lah. Ada Puan Azura ada kontak number dia. Boleh hubungi beliau jugalah nanti jika ada yang lain ada masalah. Okey. Assalamualaikum Cikgu Bibi. Ada lagi ke yang nak tanya? Saya part of komiti lah yang organize program ni lah. Okey, Dr. Iza ke? Ya. Okey, Dr. Iza. Saya nak tanya pasal research yang Cikgu Bibi buat tu kan, algoritma untuk pengesanan melalui suara kan? Itu working title saya tengah mencari keran. Bermanfaat. Tahniah kepada Cikgu Bibi dan juga organizing committee. So mostly semua yang ada ni mengucapkan ribuan terima kasih di atas penerangan tentang disleksia kepada Cikgu Nur Bibi. Okey, Cikgu saya tutup ya. Demikianlah tadi ceramah tentang ciri-ciri disleksia yang disampaikan oleh Puan Nur Bibi Masina Jusof. Bagi pihak majlis saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih. Kalau ada salah dan silap, kami semua mohon maaf kerana yang baik itu datang daripada Allah dan yang segala kekurangan itu datangnya daripada kelemahan kami sendiri. Sekianlah untuk waktu kali ini, walaupun kita buat secara alam maya tetapi sambutan saya tengok sangatlah menggalakkan. Hampir 250 orang tadi peserta yang menumpukan perhatian dan dengan lafaz wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya akhiri majlis. Terima kasih.